Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Ya. Sebab dia tak tarik suara. Kan cuba tepi sangat ni. Okey. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadil Tuan Imam selaku pengurusi majlis pada malam ini, yang saya hormati pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Qaryah Masjid, kepada pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, berkata Nabi SAW, inna min akbaril kabair ay yal'ana ar-rajul walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'una ar-rajul walidayhi? Qala yasubbu ar-rajul aba ar-rajul fayasubbu abahu wa ummahu. Hadis sahih daripada Nabi SAW. Kata Abdullah bin Amru, dia ada dua. Satu nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Satu lagi Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Ada dua sahabat Nabi yang terkenal yang bernama Abdullah. Satu Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Satu lagi Abdullah bin Amru, anak kepada Amru Al-As radhiyallahu anhu. Yang Umar Al-Khattab tuan-tuan semua kenal lah. Masjid ni pun Umar Al-Khattab. Tapi Abdullah bin Amru bin Al-As, yang ni kita tak apa nak kenal. Amru Al-As, dia orang yang memeluk agama Islam bersama dengan satu lagi panglima pada masa itu, Khalid Al-Walid. Bila Rasulullah membuka kota Mekah, selepas Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah patah balik pergi Mekah, buka balik pembebasan kota Mekah. Maka dua orang panglima perang mereka pada masa itu, seorang nama dia Khalid Al-Walid, seorang lagi Amru Al-As, yang sangat terkenal, yang terlibat dengan Rasulullah dalam peperangan Uhud. Jadi tuan-tuan, mereka ni bila Nabi patah balik ke Mekah, dia orang dah susah hati dah. Dulu kita yang terlibat dengan Nabi Muhammad dan tentera Islam dalam peperangan Uhud. Sekarang Nabi bawa pula, main buka pula kota Mekah, kita ni nak lari pergi mana ni? Mereka bimbang Rasulullah nak buat balas dendam dan sebagainya. Rupa-rupanya tak terjadi apa yang mereka sangka. Sebaliknya Amru dan Khalid Al-Walid memeluk agama Islam dengan baik, dilayan oleh Nabi SAW. Dan dalam sejarah, Amru Al-As adalah orang yang menyebarkan Islam, yang dihantarnya untuk membuka negeri Mesir ataupun menyebarkan Islam ke negeri Mesir. Jadi governor di sana. Jadi anak kepada dia bernama Abdullah bin Amru Al-As. Satu lagi anak Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang kita baca ni bukan daripada anak Sayyidina Umar, anak Amru Al-As. Baik, kata dia, inna min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar. Inna min akbaril kabair, di antara dosa-dosa besar yang besar. Akbarin min kabair, sudahlah besar, ada lagi yang paling besar pula. Apa dia? Kata Nabi SAW, ayyal'ana ar-rajul walidayhi, seorang laki-laki yang memaki, yang melaknat mak bapak dia. Itu termasuk dosa yang besar. Mai zaman Nabi dulu dia tanya, wa kaifa ya Rasulullah yal'un ar-rajul,
walidayhi. Bagaimana ya Rasulullah seorang itu dikira melaknat mak bapak dia? Zaman dulu dia tanya macam tu. Zaman Nabi sahabat tanya, macam mana yang dikatakan seseorang tu melaknat mak bapak dia ya Rasulullah? Sebab apa? Sebab tak ada kot zaman Nabi dulu orang laknat mak bapak. Mai zaman sekarang ni anak laknat mak bapak tu biasa. Bodoh punya mak, bapak tak guna. Cuba tuan-tuan tengok hari ni punya anak punya statement, anak punya status, anak punya status. Anak ni bila dia tahu bapak dia nak menikah lain, contoh dia nak menikah lain, pak ni nak menikah lain, anak ni muat dalam laman sosial anak dia, hari ni aku berlepas diri daripada bapak aku, hari ni bapak aku ni, oh, dia punya kutuk bapak dia tu seolah-olah tu bukan bapak dia. Sebab tu Nabi ditanya, ya Rasulullah, macam mana seseorang anak dikira melaknat mak bapak dia? Sebab zaman tu orang tak sanggup nak laknat mak bapak. Berbeza dengan zaman kita sekarang. Dia tak setuju dengan bapak dia, subhanallah. Pak hang nak menikah lain tu hak pak hang. Hang siapa hang kacau siapa? Saya banyak jumpa tuan-tuan, jenis-jenis pak nak menikah lain. Nombor satu, pak duda. Anak dia suruh pak dia kahwin lain. Anak suruh, siap cari lagi mak tiri untuk bapak. Mai di sekolah saya ni, cari saya, dia kata, ustaz kami ada hajat. Kenapa? Kami nak minta ustaz recommend satu makcik manakah yang boleh kahwin dengan mak, dengan ayah kami. Oi, mai satu kereta, minang orang nak bagi pak. Saya tanya, pak sihat? Pak saya dia tak sihat yang kami nak cari orang tu. Oh, pak saya dia tak sihat lah kami nak cari satu perempuan boleh menikah dengan dia, bolehlah jaga dia, kami tak dan. Oh, saya kata no, balik. Hai, ingat orang-orang tua yang duduk sekolah saya ni kemaruk nak menikah. Hai, ingat depa ni besok jadi balaci pak hang ke? Nak basuh berak pak hang. Hampa punya pak, hampa lah basuh berak dia. Ada tuan-tuan. Nampak macam baiklah, prihatin pada bapak, rupanya nak lepas tanggungjawab. Ada juga yang cari bagi menikah dengan pak dia, bila mati pak dia, mak tiri tu dia buang. Satu sen harta pun tak dapat pusaka pada orang tua tu. Ada juga tuan-tuan, bila pak nak menikah lain, anak bergaduh. Dia serang pula perempuan tu. Makcik pasal apa? Makcik nak menikah dengan ayah kami. Pasal harta kami kan? Pasal harta ayah kami kan? Macam kami tak tahu lah, mulut jahat lah. Nama dia mulut beret nama dia. Dengan muka tak malu, dengan mulut cabui, pergi jumpa dengan orang tua tu, makcik, ni harta arwah mak kita orang, yang makcik nak sibuk kenapa? Ada juga yang tak bagi macam itu. Ada juga tuan-tuan yang bagi pak dia menikah, pilih pak kami izinkan, lagipun kami tak ada hak nak larang bapak. Ada juga bapak yang menikah dua anak bagi pun ada. Nikah pula dengan kawan anak, yang tu lagi pelik wal ajaib. Mai duit tuition dengan anak di rumah, lalas jadi bini dia nombor dua. Ada juga. Pak siapa? Pak saya pak dia guru tuition. Faham? Tak faham tu tak? Ada juga tuan-tuan yang pak nak nikah lagi seorang, dia masuk belah mak dia hentam bapak dia, dia maki bapak dia kutuk bapak dia. Dia lupa hak dia kutuk tu bapak dia. Apa hak kamu nak maki bapak kamu? Tak suka pun jangan sampai maki. Baik, kalau maki direct pada bapak pun, maki direct pada mak pun, di antara dosa-dosa terbesar. Bayangkan tuan-tuan, yang kita nak baca ni bukan maki direct mak. Yang hadis yang kita ni bukan maki bapak direct.
Sahabat tanya dia, ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu rajul walidahi? Wahai Rasulullah, bagaimana seorang anak dikira melaknat mak bapak dia? Maknanya dia tak laknat, tapi dikira melaknat. Kata Nabi, qala yasubbu rajul abar rajuli yasubbu abahu wa ummahu. Kamu melaknat mak bapak orang, kamu kutuk mak bapak orang, orang tu balik kutuk mak bapak kamu, maka kamu dikira berdosa besar kerana menjadikan orang lain melaknat mak bapak kamu, maka kamu berdosa besar. Pasal apa yang dia laknat mak bapak kita? Pasal kita laknat mak bapak dia, kita maki mak bapak dia. Tuan-tuan yang saya hormati, laknat ini mencela dalam bahasa kita. Laknat tu bahasa Arab, mal'un, orang yang dilaknat. Mai bahasa bayang baru ni mal'un. Mai bahasa Arab mal'un, wahai yang dilaknat, wahai yang dicela, wahai yang tercela, wahai orang yang kena cela. Kata Nabi, satu hari kamu bergaduh dengan satu orang, kita boleh nama dia Dul, kita bertekak dengan Dul, main bertekak, kita main pak dia, kita petik nama mak dia. Mak hang dengan pak hang jenis lanun, jenis lintah darat. Dia marah pada kita, dia pula kutuk mak kita. Mak pak hang tu pula lagi teruk. Itu semua makan duit haram semua tu, makan penyondoi punya mak bapak hang tu. Tu yang dapat hang muka macam babi. Loh, tuan-tuan ingat tak contoh yang P. Ramlee buat maki mak bapak? Cerita labu-labi. Dia ambil kertas, dia gumpai-gumpai, dia letak. Dia ambil kertas, dia gumpai-gumpai, dia letak di bawah. Tu kepala bapak aku. Kalau hamba ni hang pijak, ni kepala bapak hang. Dalam filem tu P. Ramlee pijak gumpai kepala, sampai hati no hang pijak kepala bapak aku no. Itu contoh bagaimana yang dikatakan hang menjadikan orang melaknat bapak hang, maka hang dikira sebagai dosanya macam melaknat, memaki mak bapak hang sendiri. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan, hadis ni nak cerita kepada kita beberapa benda. Yang pertama, dia sebut dalam hadis ini, dia sebut apa? Akbaril kabair, dosa di antara dosa yang besar. Jadi kita faham yang pertama, dosa terbahagi dua. Satu dosa kecil, satu dosa besar. Dosa kecil ni apa Ustaz? Allah, dosa hak kita tak, Allahu Akbar, tak boleh nak elak. Aduh, tak tahu, tak paksa. Tapi kalau terlanjur, ada juga yang terlanjur. Ustaz, kita orang dah terlanjur, laki dan perempuan, mai jumpa saya, kami dah terlanjur Ustaz. So, apa yang patut kami buat? Kami terlanjur Ustaz. Mana boleh terlanjur? Bunyi ter tu tak sengaja. Bunyi ter tu tak sengaja. Mana ada terlanjur tak sengaja? Lepas-lepas berzina, kenapa berzina? Kita orang terlanjur, pula otak kan? Sebab tu tuan-tuan, orang duk kaji tentang 6 benda. Sebelum berlakunya zina itu, 6 benda ni mesti mereka buat. Yang ni yang pengarah-pengarah filem daripada Hollywood, dia akan buat filem, dia akan buat satu drama, dia akan buat satu cerita yang berakhir di atas katil, yang berakhir dengan perzinaan, dia akan buat. Dan sebelum berakhir tu apa buat? Tengok-tengok, pandang-pandang, tengok dulu. Lagi senyum-senyum, tegur-tegur, tukar nombor telefon, dating, dan berakhir dengan atas katil. Dan tiba-tiba bila dah berakhir dengan zina, kita orang terlanjur. Itu yang saya nak jawab, kepala otak. Mana boleh terlanjur?
Terlanjur ni tuan-tuan, ni nama dia botol. Kita ni imam masjid, duduk ceruk kampung hutan mana tahu di masjid, dipanggil kursus. Bagi hotel 5 bintang di Kuala Lumpur. Masuk dalam hotel, tinggal kasut kat luar. Dia kata masuk rumah orang, mana boleh masuk kasut, tinggal kat luar. Tu imam tak nak pergi kursus. Masuk melompat atas katil lah. Dia gagal satu hotel. Dia tengok ayak tu, dia tengok lah di rumah aku tak ada. Dia buka mini bar tu, peti air kecil. Kacang ada, keropok ada. Lah, bagus hotel ni. Ayak tin pun bagi. Dia bukan tahu Coca-Cola ke, air arak ke apa ke. Oh, bang, oi, buih pula dah. Ngap dia minum. Malam tu tak pergi kursus. Mana dia 2 orang untuk imam ni, dua-dua tak mai. Ketuk pintu tak buka, besok pagi tak bangun, pecah mabuk. Pasal apa tu imam tak tahu menatang apa aku minum tu, jadi tak ingat mabuk. Menatang apa? Ni arak ni tu imam weh. Lah, kami tak tahu langsung. Kami ingatkan air lemonade. Yang tu barulah nama dia terlanjur. Ni dah mengandung dah, kami terlanjur berapa kali? 18 kali terlanjur pala otak. Ya Allah, mudahnya hari ni nak bagikan kecil perbuatan dosa, dia tukar nama jadi terlanjur. Itu nampak tu, memudahkan dosa yang besar. Baik, satu dosa kecil. Macam mana Ustaz? Dosa kecil. Allahu Akbar. Kita ni lah, saya tadi singgah mana tu, Mayasak. Dia parking, kita keluar kereta, dia pun keluar kereta, kita keluar, dia pun keluar. Allah, ketat pula kita tertengok. Allah, pejam mata balik entah. Sekali dia tengok. Ada juga yang sekali tengok sampai sudah. Abang lama nak tengok, tak berkelip, kira sekali oh sudah. Dia kata Ustaz rugi tak tengok barang baik Ustaz. Itu nama dia dosa, daripada kecil yang jadi besar pula. Yang ni kita tak boleh nak elak dah sekarang tanu. Kita tengok berita, kita pergi kaunter jualan, kita pergi kaunter nak uruskan dia ni, nak kata apa, dia tak Islam, kita terpaksa tengok lah, tapi kita tak redha. Mudah-mudahan Allah hapuskan dosa kita, terpaksa. Yang dosa besar ni tuan-tuan banyak lah. Salah satunya ialah uququl walidain, derhaka pada mak bapak. Baik, derhaka pada mak bapak ni, adakah kita ambil pakai baju warna merah, suruh mak buka cermin tingkap, kemudian tunjai kepala mak ni pakai baju merah ni. Oi mak oi, tu dosa besar, duk tunjai kepala mak. Ustaz ni gila ke apa? Pasal apa? Mana ada orang pergi tunjai kepala mak? Pasal kau tak nak jumpa. Kalau kau nak tengok orang tunjai kepala mak dia, yang pertama tunggu mak dia sakit. Mak duduk atas wheelchair, duduk tunggu. Yang keluar dalam YouTube, yang keluar dalam media sosial, CCTV duduk rakam, orang duduk rakam, mak dia duduk atas kerusi, anak dia duduk maki mak tu. Mak tak dengar ke dia panggil nama mak, saya pergi tanda, mak jawab lah. Mak duk benar. Orang tua, anak ni tunjai kepala. Tu nama dia derhaka. Wala taqul lahuma uffin. Setakat tunjai kepala tu tak apa, tak tercabut kepala mak dia. Setakat ni kita tak pernah dengar tunjai kepala, cabut kepala, tergolek. Tuan-tuan pernah dengar tak? Ada anak pergi ambil cangkui, dia cangkui kepala mak ni. Tuan-tuan pernah dengarkan anak pergi ambil pisau, pergi sembelih bapak dia, putih leher. Saya pergi tengok tuan-tuan, darah punya penuh dekat kapet masjid. Pak dia semayang, anak main sembelih kat belakang. Ni yang kata zaman sekarang. Tuan-tuan tak ingat cerita yang orang ambil bapak dia, bunuh bapak dia sendiri, kemudian mayat bubuh kepala ayah dia dalam beg galah.
Dia potong kepala ayah dia. Kepala ayah dia tu buh dalam beg galah. Dia naik bas daripada negeri dia mai Kuala Lumpur. Dalam tu kepala ayah dia. Saya tak mau sebut bapak dia, kepala ayah dia. Kalau saya sebut kepala bapak dia, jadi mencarut pula. Kepala bapak pula, jadi kita sebut kepala ayah dia. Bayang tuan-tuan, di kampung orang jumpa mayat pak dia tak ada kepala. Cari mana dia? Rupanya kepala ayah dia, dia bawa berjalan. Naik ronda-ronda, naik bah. Gila ke apa Ustaz? Wallahu alam, kena tangkap. Ini contoh-contoh setakat tunjai kepala tu. Allah. Ustaz, ada tak kalau kita tak tunjai lah, kita tak ada lah contoh anak derhaka Ustaz? Ada? Dengan perkataan. Contoh tak? Cerita musang berjanggut. Cerita musang berjanggut. Pi Ramli jadi anak raja, bawa beras, bawa gula, bawa kopi, pi berjalan cari perempuan boleh pisahkan makanan nak masak. Dia pi rumah heroin perempuan. Mak dia duk mengendap dengan anak dara di dapur. Mak dia mengendap dengan anak dara dia di dapur. Mak dia kata apa pada anak dara dia? Adakah orang yang datang itu segak macam bapak kamu muda-muda dulu? Mak ni bodoh betul lah. Waktu ayah muda mana ada saya lahir lagi. Mak ni bodoh betul lah. Itu contoh anak derhaka. Okey. Itu. Hak lain Ustaz, yang lain punya banyak, tak larat nak cerita. Saya duk jaga orang tua-tua ni daripada 2005, 2006 sampai sekarang. Jadi jangan duk cerita dekat saya tentang masalah anak-anak tak ada derhaka zaman sekarang. Bersepah tuan. Bersepah. Saya kalau boleh saya nak menjerit setengking, tapi ustaz tak boleh marah. Kadang-kadang kita duk urus mayat mak dia, ustazah duk mandi mayat mak dia, anak-anak duk gelak. Depa ni tak suka dengan mak, mai tok sekolah saya. Bila mati mak depa, kita panggil alah mai tengok. Gelak tuan-tuan. Duk main handphone. Astagfirullahalazim. Sedih tuan-tuan. Ada mak yang pesan kalau dia mati jangan habar pada anak-anak dia. Dia kecil hati sangat dengan anak-anak dia. Kalau dia mati, tanam saja, tak payah telefon apa pun. Saya kata tak boleh makcik, anak kita tak kena kat ustaz tak apa. Tak apa yang kena pada dia, hanya Allah saja yang tahu. Dan kita kena ingat, anak dia yang derhaka la yadkhulul jannah, takkan masuk dalam syurga. Wala yajidana rihaha, dan takkan dapat mencium bau syurga. Satu. Yang kedua, kejahatan ini juga ada yang berlaku secara langsung. Maksud kita yang buat. Dua, kejahatan ini berlaku juga kita tak buat. Punca daripada kita. Macam kebaikan. Kebaikan ini ada yang kita buat secara langsung, tetapi ada kebaikan yang kita tak buat, tetapi punca kebaikan itu berpunca daripada kita. Kita yang memulai kebaikan, maka orang ikut sampai bila-bila kita dapat pahala. Apa dia? Ini kapet. Zaman Nabi dulu, kapet yang ada garisan macam ni, yang ada sah macam ni, tak ada. Tak ada. Mai semayang atas pasir, semayang atas tanah, lapik kurma, tika. Tak ada kapet ni. Dan tak ada pun yang garisan saf. Sebab tu bila Nabi suruh semayang, Nabi suruh rapatkan saf, luruskan saf. Sayyidina Umar bila jadi imam lagi dahsyat. Dia cek satu-satu dulu saf, lurus saf baru semayang. Siap bawa tongkat tuan-tuan, nak bagi betul orang semayang. Cuba sekarang tu imam Ustaz Zaki tu dengan badan tegak dia, pakai jubah macam tu,
bawa tongkat mimbar. Siapa yang tak lurus kaki, katoknya kaki. Mau bakar masjid ni tuan. Sekarang tak payah dah. Imam saja cakap. Sufu pakum fa'tajilu. Luruskan saf, rapatkan saf. Semua pakat tegakkan tumit. Siapa yang punya idea ni, yang buat kapet ada tempat macam ini? Tak tahu. Maka dia buat kebaikan, orang lain ikut. Sampai bila-bila dia dapat pahala. Aja 2 waktu sembahyang mana dia tau. Duk tok tek waktu sembahyang. Dia set sampai 2090. Zuhur pukul berapa, asar pukul berapa. Kebaikan yang dia buat, dia cipta tu. Aplikasi tu dia yang buat. Kemudian dia bagi ke orang, dia jual ke orang, masjid beli, masjid surau beli. Di rumah saya ada satu. Senang. Tuan-tuan tak nak beli 1,600. RZ 40,000 beli. Kejadah apa RZ tu beli? Tak nak beli tak tertik kat ruang tamu. Lagi 10 minit nak azan, dia baca ayat Quran surah Al-Mulk. Lagi 10 minit nak subuh, dia baca Al-Insan. Set, kita boleh set. Lagi 10 minit nak masuk asar, dia baca pula surah Waqiah. Tiap-tiap hari duduk dengar tuan. Saya pula tuan-tuan pergi letak betul-betul depan bilik tidur anak-anak jantan saya. Depa tak boleh usir lah, pasal saya gantung tinggi. Tiap-tiap kali nak sembahyang, nak bang, ngomong baca Quran. Tak bangkit lagi saja. Tuan-tuan belilah untuk memudahkan anak kita sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-salah. Suruh, perintah anak kamu sembahyang. Kadang-kadang benda tu kita anggap tak penting ustaz. Ni bukan surau ustaz. Oh, ni rumah saya, ni bukan masjid. Apa pasal nak pasal menatang tu pula? Menatang kita. Nak membolehkan hang sembahyang dengan baik. Apa masalah? Siapa punya idea buat macam tu? Allah besar pahala kan. Belum masuk lagi orang hak duk teropong anak bulan. Siapa hak buat teropong tu? Duk tengok anak bulan. Boleh orang puasa, boleh orang raya, besar pahala. Dapat kat kita, pergi teropong sama flat. Tu ada bukan orang sini lah, di Afrika. Pergi ngendak kat betul Ferengi. Itu jenis kita pula, orang teropong kebesaran Tuhan. Hang pergi teropong kebesaran orang. Nak faham? Faham. Tak faham sudah. Tak? Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Begitu juga dengan kejahatan. Kita tak maki mak kita. Tapi kita maki mak dia. Dia pula maki mak kita. Itulah kejahatan. Yang ketiga, budaya memaki, budaya mencarut, budaya mencela sepatutnya sama sekali tidak ada. Oi celaka, jangan sebut. Oi babi, jangan sebut. Ada pula yang hari ni panggil walanon, walaon, walentit, semua ada. Walebit, semua ada. Tu bahasa dalam media sosial. Dia marah dekat orang, dia panggil dengan gelaran, mencela orang tu. Kalau orang tu hidung besar lah dia celah. Kalau hamba Allah tu telinga capang, al-capangi dipanggil dia. Banyaklah tuan-tuan hari ni yang kita pengguna media sosial duk tanggung dosa sampai kiamat. Sebab kitalah yang memperkenalkan istilah yang mencarut, istilah memaki, istilah mengumpat, istilah mengata, dan orang tiru istilah tu. Banyak istilah-istilah baru yang kita tak pernah dengar zaman dulu. Nombor 1, pisang. Tuan Haji, pisang tak ada dulu. Dulu pisang lah, pisang. Masuk dalam masjid tu imam, jadi imam tarawih. Allah. Tak jadi pula dah. Ulang balik.
Allahu Akbar. Yang makmum di belakang tu, Allah, pisang malam ni. Pisang tak. Pak cik sebelah dia kata, malam ni tak ada pisang, malam besok Jumaat ada lah. Tu pisang pak cik, yang saya kata pisang. Oi tuan-tuan, oh banyaknya hari ni. Tak apalah pisang tu tak ada makna apa pun. Tapi makna-makna lain yang melaknat orang lain. Penyondol. Suami dia nak menikah baru. Isteri tahu. Isteri buat sidang akhbar. Ni penyondol tak guna ni. Kenapa makcik panggil penyondol? Penyondol lah. Macam babi tau. Babi duk sondol orang. Penyondol lah tu. Makcik, jangan laknat orang. Tak setuju dengan suami menikah lain, pergi cakap di mahkamah. Sebab hari ni tuan-tuan, banyak benda yang berlaku. Pergilah selesai di mahkamah. Kita ada mahkamah syariah, kita ada peguam, kita ada kaunseling, kita ada kaunselor. Di masjid ni pun ada bilik kaunseling. Mainlah bincang elok-elok. Kenapa nak maki laki kita? Tak guna punya jantan, dayus punya jantan, garik punya betina. Bahasa kita ni nak tengok baik, bukan masa baik. Kita ni nak tengok baik masa bergaduh. Masa tengah baik, semua baik. Tengah baik, makan mengsuap, tambah baru menikah. Abang, tangan sakit. Suap. Orang tengok menyampah aku mengada-ngada pula dah. Kita yang ajar waktu menikah tu bersuap. Duduk atas pelamin tu, kita ajar. Dia mengada-ngada. Siap stokin buka, baru menikah. Nak pergi kerja pakaikan kasut, bukakan kasut balik kerja, baru menikah. Pas lama nikah, kasut tu atas kepala. Lah, masa tu baru kita tahu jahat tak jahat. Sebab tu nak tengok baik tak baik siap orang bukan waktu baik, waktu ada krisis. Waktu ada krisis, waktu belum krisis, ya bang, abang, yang bila krisis, abang yang salah, abang yang buat benda ni. Apa pula abang salah? Sayang pun salah juga. Abang yang salah, sayanglah salah. Walaupun tengah krisis, masih abang, masih yang, masih abang, masih yang. Padahal tengah bergaduh, abang tu maknanya masih baik dua-dua orang. Sebab masing-masing tak maki. Jangan tengok waktu baik. Bin, cepatlah bin. Bin malah lah bin. Nah, tengah baik, cuba tengah gaduh. Bang, bin, jom pergi IKEA. Tak larat lah. Jomlah bin. Tak larat. Babi betul. Kemarin bin, hari ni jadi babi. Apa kejadah kau? Jadi abang-abang nak tengok baik tak baik, bukan masa baik, masa tak baik. Masa tak baik masih memanggil orang dengan perkataan mulia. Masa baik, ya ustaz, ya ustaz, ya imam, ya imam. Bila bergaduh, apa ustaz-ustaz? Tak ada ustaz Oi, Kazim terus. Masa tengah baik, ya tuan imam, ya tuan imam. Tengah bergaduh, zaki je. Itu nampak manusia ni tak baik. Orang yang baik ialah waktu sayang pun panggilan dia baik, waktu sedang sengketa pun panggilan dia baik. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jom kita sebagai pengguna media sosial, kita gunakan perkataan yang baik di dalam media sosial kita. Saya paling seronok pakcik-pakcik, makcik-makcik yang datang malam ni, yang Facebook pun tak ada, yang TikTok pun tak ada, Instagram pun tak ada, apa pun tak ada. Depa ni tuan-tuan selamat pada dosa yang banyak timbul daripada media sosial sekarang. Sebab tu makcik-makcik kalau tak ada apa tu, jangan duk ketinggalan, duk rasa lah. Jangan duk rasa tu.
Smartphone pun tak ada. Yang ada telefon Nokia. Hak lama. Ikat dengan getah. Jatuh 40 kali. Nombor pun hilang dah. Mana dia nombor 1 tu. Nombor pun hilang. Tapi dia duk pakai. Makcik tak mau tukar ke Android ke smartphone ke apa bala makcik? Tak payah. Aku nak buat apa? Aku nak telefon anak aku ya. Makcik terselamat daripada maki hamun dalam media sosial makcik. Pakcik-pakcik terselamat daripada gambar-gambar yang tak elok. Berapa ramai orang tua-tua yang sebelum ni tak ada menatang ni, tiba-tiba dapat malam-malam kan tidur duk tengok gambar. Oh ya bang, tidurlah. Ya, dengar ceramah ni Ustaz Wadi ni. Ustaz Wadi masa bila pula abang dengar ceramah Ustaz Wadi? Habis tak ni muka ni biru dah. Rupanya dia tengok gambar tak elok. Habis-habis semayang dulu cari tasbih. Lah habis-habis semayang lunjuk kaki, buat keluar handphone pada poket. Ingatkan nak cari tasbih. Lunjuk kaki pergi sepak punggung depan. Duk sengit lagi tu. Ingat nak ambil duit nak derma, rupa handphone terus tengok handphone. Sebab tu akak-akak kalau suami kita duk tengok TikTok ke apa ke, pi duk sebelah dia. Panjangkan tengkok sikit. Abang tengok apa? Panjang tengkok lagu tu. Ada apa ni? Cerita Ustaz Kazim. Dia tak buat apa, dia tengok cerita Ustaz Kazim. Tengok sekolah dia orang tua-tua. Tengok keluar gambar perempuan mana tahu duk pakai spender saja. Saya terkena banyak kali celaka tadi. Mai kok mana gambar ni? Nonton. Gambar duk menari mai kok mana? Pupuk tak malu ke? Saya pun pelik. Orang kita duduk pakailah depan ni. Kalau kita ada isteri sebelah. Sebelah, astagfirullahalazim. Apa budak-budak ni? Dosa. Isteri pun pergi ke dapur baca ayat. Dia cari beli. Tak mana tu. Mata tak nampak. Lagu tu duduk melanguk spek mata dia pun dekat. Tak ada menatang ni okey. Saya sibuk juga dengan Facebook. Saya pun ada TikTok tapi saya yang buat tu admin saya. Saya pun tak tahu, saya tengok kadang saya berlakon je, naik motor lah, pakai spek lah, mata keluar api lah, berlakon saja. Tujuan untuk dakwah, cerita tentang dakwah, jangan maki. Sebab tu tuan-tuan nak tengok saya komen dalam nida, pasal saya pun tak tengok. Nak komen balik tak, pasal apa? Saya takut sekali lagi saya komen, saya maki dia, saya mencarut dekat dia, saya kutuk bapak dia, saya kutuk. Lama-lama kutukan tu main balik pada saya. Saya tak mau. Saya tak mau benda ni besok menyusahkan saya di hari kiamat. Saya nak benda ni menyenangkan saya di hari kiamat. Saya buat satu benda yang menjadikan orang ingat, walaupun dengan kata-kata yang singkat saja. Kita makin tua, beringatlah, cukup. Kita dah berada di fasa terakhir, berwaspadalah, cukup. Yang tu pun orang dah faham dah. Baik, yang seterusnya tuan-tuan yang saya hormati, hadis ini juga nak mengajarkan kepada kita betapa besarnya hak mak bapak pada kita. Besarnya tuan-tuan, sampai maki mak orang pun tak boleh. Bayangkan, semalam saya jumpa satu ustaz, 2 hari lepas saya jumpa satu ustaz. Mak dia tak boleh berjalan, pakai pampers lampin orang tua. Ustaz ni kata, ustaz, mak anak ni dia duduk tidur ya, baring ya, lumpuh belah ni. Tapi bila ustaz mai ni, dia suruh bangun, dia suruh bawa dia naik atas wheelchair, tolak. Pasal apa? Nak tengok Ustaz Kazim. Saya jumpa mak dia. Kak okey, alhamdulillah, belah sini tak apa boleh, tak boleh duduk lama. Kadang-kadang ada anak tuan-tuan, dia tak menikah sebab dia nak jaga mak dia. Ada anak yang tak menikah sebab nak jaga bapak dia.
Mai kita pula hang bila nak nikah duk buruk langkai tu. Tu bahasa kita. Hang ni bila nak nikah buruk langkai je. Hang buruk-buruk ku tumbuk hang je kau. Selalu orang tanya macam itu. Tuan-tuan pernah jumpa ada orang yang mulut jahat. Bila nak nikah? Anak aku sekolah. Bila nak nikah? Aku ada cucu dah. Hang bila nak nikah? Kalau orang ni alim, kalau orang ni mengaji, dia tak tanya bila hang nak nikah. Sebab dia tahu hukum nikah ni ada 5. Lain kalau semayang. Hang bila nak semayang? Semayang zuhur tu wajib. Tak ada 5 pada hukum zuhur. Apa hukum semayang zuhur? 5. Nombor 1 wajib. Oh. Nombor 2 sunat. Oh. Mana ada tuan-tuan? Nombor 3 makruh. Lah. Nombor 4 haram. Lagi tak ada. Sebab tu orang tak semayang, kita boleh tanya. Pasal apa hang tak semayang? Boleh tanya. Pasal apa hang tak tutup aurat? Boleh tanya. Boleh tanya. Tapi bagi orang yang nak menikah, pasal apa hang tak menikah? Jangan tanya. Sebab apa? Sebab adalah sebab dia tak menikah. Sebab hukum menikah itu terletak pada individu. Kalau dia lapar, dia makanlah banyak. Kalau dia kenyang, tak makanlah dia. Cuba tuan-tuan tengok. Tuan-tuan ni lapar, agak-agak setalam habis nasi. Habis kenyang-kenyang tu angkat kepala. Tu lapar. Tengok dalam YouTube yang nasi penuh. Buat live pula tu. Bunyi pula tu. Dia makan telur, makan daging, makan ayam, makan sayur, pak cabai pun makan pak. Dia ni hantu ke, buruk lantak ke apa? Ada pula tuan-tuan yang makan nasi, free nasi itu pula. Dia ambil, dia ramah besar tu. Besar pada bola. Dekat-dekat besar bola bowling. Dia boleh masuk tu. Terlai. Ada hak komen bawah tu. Hak ni yang duk panggil kenuri tak cukup nasi. Punya banyak makan. Orang yang banyak makan, orang yang lapar, dia makan banyak. Tapi kalau orang kenyang, tuan-tuan nak paksa dah. Tuan Imam makanlah. Kenyang. Hai, sikit je makan. Cukup. Sikitlah dia. Ada yang langsung tak makan. Tuan Imam, makanlah. Belum sampai waktu dia lagi. Bila nak sampai? 7.34 Georgetown dan seluruh kawasan Pulau Pinang. Silap. Sorry. 1 Zulhijjah. Sorry. Minta maaf. Oh, dia puasa. Nampak? Setengah dia tak habaq, dia puasa. Haji, jemput makan Haji. Cara nak hormat dia kata, belum sampai jam. 7.34. Puasa lah. Ada setengah orang macam tu. Ada setengah awal-awal dia pak. Saya puasa lah. Saya puasa ni hak tu ada juga. Dia gelak dulu baru dia habaq kat orang. Ada setengah orang tuan-tuan dia langsung tak pi kenuri. Bila telefon mak orang tak mai. Aku puasa lah lagi, aku mai lagi payah. Ada juga yang mai tak makan. Bila tuan tumur ramah tanya, tuan rumah tanya, Tuan Haji awak tak makan? Dia bisik. Puasa. Tak apa. Tuan rumah pergi masuk ke dapur, buat mai mangkuk setingkat, mangkuk siang 4 tingkat. Buat balik buka puasa. Jadi abang-abang yang mana nak dapat tapau, habaq kat tuan rumah. Saya puasa. Tak pernah faham, tak faham sudah entah ni. Begitulah dengan kahwin. Kalau dia tu jenis nafsu kuat, makan banyak satu talam. Kalau orang yang gagah perkasa, agak-agak dia nikah apa? Kita tak sama. Ada orang yang makan nasi kambing, sekok kambing tu seorang. Ada yang unta, sekok unta tu seorang. Bohong Ustaz, anak unta, seekor dia seorang. Kita ni ikan pun setengah. Nasi pun Allah bersukat 3 suap je. Pasal apa? Kencing manis. Dia tak makan banyak. Jadi abang-abang di sini yang jenis macam tu salah kata nikah banyak. Tak pernah faham, tak faham sudah. Penyakit banyak, duit tak ada, doktor suruh bersukat makan.
Sudah. Tengok keadaan dia. Jenis penyakit kencing manis ni tuan. Nak kata apa? Dia macam lapik meja, saprah meja. Kain meja juntai. Asal angkat jatuh, gatai nak menikah siapa? Duk diam-diam. Macam mana ustaz tak faham? Tak faham sudah, tanya orang faham. Ada setengah orang yang bila makan lah, ya Allah, baru sat-sat makan. Mama nak nasi, ya Allah abang oi. Hat makan tadi pun tak dan turun nak lagi. Aku lapar. Abang ni jin ke hantu raya ke orang? Ada setengah orang macam tu. Jenis pa tau. Isteri ni tak dan kering, rambut basah saja. Tak pernah faham, tak faham sudah. Pi ke pejabat tu, kawan di pejabat tanya, amboi basah. Hak mulut gatal pun dah. Amboi rambut basah, nampak tu. Jenis macam itu. Ada langsung tuan-tuan yang langsung tak apa dah. Aku ni ada pun tak ada, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Jenis macam itu. Sebab itu ada orang yang wajib kahwin, kemampuan sudah ada, mampu menanggung anak orang sudah ada, dan tak boleh dah menanggung nafsu dia, tak boleh dah nak layan dah, memang dah. Kalau begitu kahwin, wajib. Kalau tuan-tuan letak di situ, kerja ada, duit ada, kemampuan ada, dan sekarang pun ada makwa, duk berjalan merata-rata tu, segala batu pergi, batu Ferenggi pergi, batu Kawan pergi, batu Lima pergi, semua batu pergi dah, jalan merata dah, wajib bagi menikah. Yang kedua, makruh nikah. Duit tak ada, kemampuan tak ada, cuma keinginan nak menikah. Keinginan tu ada, gatal. Kerja tak ada, duit tak ada, apa pun tak ada, tapi pantang tengok yang ni kalau menikah menyusahkan orang, tak usah bagi menikah. Pasal tak ada pendapatan. Yang ketiga, jatuh pada haram pula. Haram menikah. Duit tak ada, kemampuan tak ada, kemampuan fizikal pun tak ada, apa pun tak ada. Jangan bagi menikah. Yang ni yang saya marah pada satu orang. Budak jantan ni, waya dia, kita nak kata apa tau, dia agak-agak dia ni ada apa, short skirt sikit. Dia ada sikit lita pintas. Jalan, isteri dia pula sawan pun macam dia juga, lita pintas. Tergamak mak bapak mereka ni bagi menikah, dapat anak 2-3 orang, semua lita pintas. Saya tengok, saya kata tak usah bagi menikah. Budak ni tak center, budak ni tak betul. Memanglah bagi mengandung senang, tapi nak bela tu susah. Saat-saat anak dia telan guli, anak tu telan guli, telan duit shilling, kan susah dah sekarang. Jadi ada orang yang syarak kata tak usah bagi menikah. Tu ada yang jatuh kepada sunat menikah. Dia ada kemampuan, dia ada duit, dia ada kerja, dia boleh tanggung semua, tapi dia tak terdesak. Dia tak terdesak apa pun, maka tak ada apa untuk dia. Sebab itu saya kata pada tuan-tuan tadi, manusia ni tak menikah ada sebab-sebab dia. Dia ada pendapatan, dia ada pekerjaan, badan dia tegap, tapi dia tak mau kahwin. Pasal apa? Saya mampu menahan nafsu saya tak terdesak untuk berzina, lagipun saya bela mak saya bela bapak saya. Buat apa tuan-tuan nak hina dia, buruk dalam kain? Buat apa makcik-makcik nak tanya, gayah bila hak nikah gayah oi? Nikah lah. Lalah dia jawab. Dua dia jawab. Saya tunggu laki Kak Nak Minang saya. Kalau laki Kak Nak Minang saya terima, terus senyap terus Kak Nak dah.
Jadi kat raya mana-mana makcik-makcik hak sibuk duk tanya, bila nak nikah? Hai, hang bila nak nikah? Hai, hang bila nak nikah? Saya tunggu laki makcik main Minang saya. Hari tu dia ada kenyit mata kat saya lah. Balik rumah bergaduh pula dua-dua orang. Sibuk duk tanya orang bila nak nikah. Yang kedua, dia jawab apa? Kalau saya menikah makcik, saya kena ikut suami saya. Bila saya kena ikut suami saya, siapa yang nak jaga mak saya? Makcik nak jaga. Jadi makcik takkan jaga kan. So jangan tanya bila saya nak kahwin. Sebab saya takkan kahwin. Sebab saya nak, kalau ada laki-laki yang nak kahwin dengan saya, dia kena terima mak saya. Kalau kami pindah, mak kami pun ikut sekali. Setakat ni tak ada. Saya bukan terdesak nak nikah. Ni dia tuan-tuan, pentingnya mak bapak ada kita ni. Dia letak mak dia dulu. Sebab tu abang-abang, akak-akak, jika pasangan kita waktu kita nak nikah dengan dia, dia tanya pada kita, kalau awak kahwin dengan saya, maukah awak duduk serumah dengan mak saya, dengan bapak saya, dia ni sakit, maukah awak tolong saya jaga mak saya? Ya, saya sanggup, silakan. Kalau tak mau, aku bukan nak mak dia, aku nak dia ya. Tapi masa hari tu aku mengaku lah aku nak, tapi janji dia menikah je dengan aku. Lepas tu tahu lah aku nak buat, hang jahat, hang putuskan hubungan isteri hang dengan mak hang. Jadi bukan senang kita nak dapat satu isteri yang boleh duduk dengan mak suami. Hebat tau tuan-tuan. Ingat senang kan nak jumpa satu perempuan yang duduk serumah dengan mak mertua, yang jaga mak mertua, yang masak dekat mak mertua. Mak dia pun dia tak masak, mak dia pun dia tak tukar lampin. Tapi isteri kita tukar lampin mak kita. Kita kerja, yang duk suap makan isteri kita, yang duk basuh berak isteri kita, yang duk mandi lap isteri kita. Dan makcik-makcik pun kalau ada menantu yang macam tu, ambillah gelang mah, ambillah rantai, bagilah dekat menantu. Dia bukan dapat pusaka. Anak perempuan tak bela duduk di KL, seorang Putrajaya, seorang Sabah, seorang tunggu raya baru balik. Yang menantu ni 24 jam. Kita gatai pun kita minta dia garu. Ya mak, garu saat belakang gatai sungguh lah. Tangan gemuk tak boleh sampai belakang lah. Tu ambil garpu kurak. Kadang tak tidur tu dengan suami dia, tidur dengan mak mertua. Pasal mak mertua gatai. Bukan gatai nak nikah, gatai. Siapa yang kena kencing manis malam-malam gatai dia tahu lah. Sampai keluar kulit, keluar darah gatai. Menantu ni pi teman mak mertua di hospital, tidur atas lantai di hospital. Anak tak, anak mai Sabtu Ahad. Mai Sabtu Ahad pakai sepet hitam. Mak macam mana? Pandai pula arah kat ipak. Kak oi, mak ni kan dia bukan boleh sejuk ni. Jadi sebelum tidur kau ambil lotion lap dia dulu, apa semua, takut kering kulit kan. Oh, director Ahmad Nispu datang. Dan mak pula jenis bengong pula tuan-tuan Ambil gelang bagi ke anak, ambil rantai, ambillah ke ampai, so aku tak ada senang, aku bagi siap-siap. Menantu tengok. Apa salahnya mak mertua bila bagi gelang satu urat kat anak tu, bagi urat ni kat anu, bawa keluar rantai ni, yang ni mak bagi dekat kak impah apa, aku bagi kat kak ampah, dialah yang duk masak kat aku. Dan kak ipar tu pun janganlah buat muka baik, tak apa mak, tak apa mak, tak apa, dia ambil balik. Bila dia bagi tu ambil, terima kasih mak, saya tolong tu ikhlas kerana Allah mak oi. Janganlah buat baik sangat, tak apa mak, tak apa cik pun. Mak tu berbahara bagi kat Kak Long pula. Nyesai tak sudah.
Jadi ingatlah isteri kita, duk bela mak kita, abang-abang oi. Tolong hargai pengorbanan orang yang baru masuk dalam rumah kita, tiba-tiba duk jaga mak bapak kita. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan yang saya hormati, kita kena lihat daripada hadis ini, dia mengajar kepada kita supaya jaga anak-anak, menghormati mak bapak, kasih pada mak bapak, bukan setakat mak bapak kita, mak bapak sendiri, termasuklah mak bapak orang lain. Sebab tu adat kita orang Melayu kita ni, Allahu Akbar, daripada kecil diajar, sayang, salam ngacik, cium tangan cik, nampak orang kita. Orang putih tobat lahum tak cium, dia cium pipi. Kita budak-budak umur 2 tahun 3 tahun duk cium. Kita ajar supaya hormat orang. Mai umur 8 tahun dah jah 2, dia tak cium hidung dah, dia tak mau hidung dah. Pasal makcik tu bau ikan, dia tak itu. Mai tingkatan 5, dia tak cium pipi dah, dia cium tu. Dia ambil tangan makcik, apa khabar makcik, apa khabar makcik, nampak tak? Zaman sekarang punya salam, dia letak tangan orang tua tu kat dahi dia. Sekarang punya. Dulu-dulu tidak, tuan-tuan, nak hormat orang tua, pergi duduk dapur. Orang tua nyembang, apa pun main. Lari pergi dapur, tak senyap, tak kacau apa lah. Main tak dididik anak-anak, tuan-tuan, duduk sila panggung, duduk main lato-lato, orang duduk nyembang. Assalamualaikum, orang datang. Buat benda. Nak tengok cerita Korea main game. Assalamualaikum. Panjang 8 harakat pun tak jawab. Assalamualaikum. Tak jawab pun tak. Bila mak tanya, "Hoi, siapa tu?" Tahu. Cara jawab tu? Tahu. Pergi tengok Ustaz. Nampak tak? Dia rentak pergi ke pintu tu, retak tai tu. Punya kuat dia hentak. Kalau kita tak didik betul-betul, tuan-tuan, besok dia hentak muka kita pula. Dengan dadah, dengan syabu. Dia tumbuk kita. Minta duit nak beli, kita tak bagi, dia tumbuk. Pengalaman saya terlalu banyak, kan. Tengok susahnya anak, susahnya mak yang dapat anak seorang isap dadah. Saya sampai sekarang saya tak boleh lupa. Makcik ni umur dekat 80. Anak ni keluar penjara, masuk serenti, keluar penjara, masuk serenti. Mai cari mak dia. Dia ni keluar pada penjara dengan pusat serenti ni macam outing je. Keluar 2 hari, balik, masuk balik. Bila dia kena cekup semua, kami ni rasa lapar. Bila dia lepas, kami semua takut. Bukan kata kami takut, mak dia pun takut. Memang menyorok dalam pejabat saya. Dia mari steam dia mari high dia mari hayal dia, kita takut. Saya telefon polis ni, "Cik, tolong cik, dia keluar pula dah." Waktu tengah dia baik, kita cakap, "Pilah kerja, pilah jangan kacau mak sini dah, dia main." Takut, tuan-tuan, kesian dekat orang tua. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, anak kita kalau kita tak didik betul-betul, kita tak tahu jadi apa. Yang kedua, kalau kita didik betul-betul pun belum tentu jadi apa. Berapa banyak orang yang didik anak dia betul-betul, jadi jahat, jadi rasuah, ada balon rasuah. Anak pangkat besar, tuan-tuan, mai bapak dia, "Ustaz, anak saya kena tangkap." Apa dia? Allah, rasuah tak? Allah.
pangkat punya besar. Itulah ustaz, tolonglah ustaz, oh, buat sembahyang hajat. Mai kawan ni pula ustaz, anak saya kena tangkap. Tahu, saya tahu. Saya baca berita, saya tengok dalam TV, saya baca dalam surat khabar, saya tahu. Sabarlah Pak Cik, oi. Anak ni ada pistol. Mana dapat? Tak tahu, kena tanya polis. Tanya dia dapat. Boleh cekup pistol tak? Ustaz, tolong anak saya ustaz. Saya nak tolong macam mana? Kami nak lawan kes. Ustaz tolonglah ustaz, belilah tanah ke apa ke, kami nak ambil lawyer ustaz. Allah. Sian dekat bapak tuan. Ustaz beli berapa ringgit pun tak apalah. Janji kami dapat duit nak ambil lawyer. Ni senjata api tuan Najul. Dia lain sikit atas dia. Peluru pun ada, pistol pun ada lain. Mai hak makcik ni pula ustaz, anak kami pinjam cetiar. Along ke cetiar? Ceti ustaz, jenis hak putih ni. Apa tu? Kami dah habis juta dah ustaz. So what? So what apa? Tak tahulah sahur. Kami tak tahulah, nak tak tahu, saya lagi tak tahu lah. Kalau kau tak tahu, abang tak tahu, saya tak kena mengena. Lagi tak tahu apa. Tak tahu nak mengadu kat siapa. Nak pinjam duit saya kat. Saya pun kau sesak dekat dengar orang miskin, orang susah, anak yatim, tahfiz di sekolah saya duk ada dekat 200,000 sebulan kak. Itulah kami tak nampak orang lain, kami nampak ustaz saja. Oh, anak punya pasal aku terajang budak ni sekali lagi. Dengar-dengar hang menyusahkan aku, tahu tak? Fikir ustaz, pinjam 500. Saya pinjam Alung. So, Alung dah simbah cat. Alung dah simbah cat. Tolonglah ustaz. Sehari kena bayar 500. Saya takut ustaz. Mak saya takut, bapak saya takut depa halau saya. Rumah depa pun kena cat. Tak apalah kak buka laci, cari-cari nah 500. Saya tolong akak. Terima kasih ustaz, terima kasih. Petang tu dia telefon balik, ustaz besok 500 lagi tau. Astaghfirullahalazim. Masa hang pinjam Alung, hang tak fikir benda tu. Ada yang pinjam Alung 15,000 berpuluh tahun tak habis-habis. Boleh tak sebelum kita buat sesuatu, fikir dulu mak, fikir dulu bapak. Jangan hang belasah aja buat. Dah kena baru fikir mak, ayo. Waktu hang nak buat jahat, hang tengok muka mak hang, hang tengok muka bapak hang. Sebab tu saya seronok tuan-tuan bila ada anak profile picture dia ni dalam handphone ni muka mak dengan pak dia. Sekurang-kurangnya bila dia nak buat jahat, dia tengok pak dia tengok, mak dia tengok aku. Ada faedah tak daripada buat muka kepok? Muka lah handphone ni sebelah kepok. Boleh letak mak ni lah. Aku kesiankan mak pak aku, tak mau. Tambah mak kita tua. Pukul 3.30, pukul 4 pagi telefon saya bunyi. Ustaz, tolong ustaz. Tolong apa bang? Saya kena tangkap. Kenapa? Biasalah ustaz, tangkap basah. Oh. Itu sekarang mana? Seorang kat lokap. Lokap pejabat agama. So, ustaz tolong jamin ustaz. Saya tak nak tidur kat sini ustaz. Tak payahlah bang, saya apa nak jamin saya pula. Tak dapat kot. Tolonglah ustaz, I beg you ustaz. Please ustaz, please. Macam ni lah bang, abang call isteri abang, minta dia jamin. Kalau saya boleh call isteri saya lama dah call. Saya tak nak dia tahu. Itu saya call ustaz. Oh, tinggi pula suara dia entah. Tak macam ni bang. Abang, masa abang nak beromen tu, abang tak ajak saya. Bila abang kena tangkap, pandai pula abang call saya.
Okey, Assalamualaikum. Cuba fikir masa nak buat jahat tu. Ni tak fikir. Jangan jadi macam semerah padi. Kan Saleh Kamel pi colek anak ketua kampung masuk dalam hutan tu. Duk hujan pula hutan pula orang jahat mai tu. Duk pegang mizan. Apa-apa pun ku puaskan nafsuku dulu. Yang lain-lainnya ku fikirkan kemudian. Tu bahasa P. Ramlee dalam filem tu Saleh Kamel. Apa-apa pun ku puaskan dulu nafsuku, yang lain-lainnya ku fikirkan kemudian. Tolong! Tiba-tiba P. Ramlee datang. Tang mana pula hang terbit tak? Itu cerita semerah tadi. Jangan perangai macam Saleh Kamel dalam filem tu. Buat ikut nafsu dulu, lepas tu baru kita cari jalan. Salah. Kalau hang tak nak fikirkan Allah, kalau hang tak nak fikirkan hukum, tak apa. Tapi takkan tak boleh fikir mak pak hang. Sian dekat orang tua. Patutnya fikir Allah, patutnya fikir hukum. Haram tetap haram. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, mudah-mudahan hadis yang kita baca ini menyuruh kita hormat pada mak, hormat pada bapa, termasuklah mak bapa orang lain. Jangan ada maki-maki, jangan ada kutuk-kutuk. Sayangilah mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita. Sekadar itu sahaja tuan-tuan kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah saya nak ke Kuala Lumpur. Besok pagi 8.30 pagi siaran langsung saya di TV Al-Hijrah. 8.30 pagi. Pukul 12.30 hari saya di BSN Kuala Lumpur. Hari Selasa 8.30 pagi TV Al-Hijrah lagi siaran langsung. Allahu Akbar. Malamnya di Ceras. Hari Rabu pula tuan-tuan rakaman RTM malam forum perdana. Hari Khamis pula siaran langsung lagi TV Al-Hijrah ada, TV3 pun ada. Ni kena sabar. Tak sangka pula saya ni makin tua. Patut tua kena rehat lah. Saya dah masuk skim pencen dah tuan-tuan. Dah 50 lebih lah. Tapi tak nampak tua no? Alhamdulillah. Perasan. Baik, cukup sekadar itu. Kita jumpa pagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.